Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Cik Sandy, Cik Antati dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian. Baik, pada hari ini saya berpeluang. Sebenarnya saya tidak bersedia langsung kerana saya tidak tahu yang saya akan berucap di hadapan anda. Malah saya tidak tahu pun, walaupun saya ini adalah orang yang saya dan Sandy antara pencetus kepada idea untuk ceritakan tentang kenangan 2012, tapi secara spontan ini saya kongsikan kepada anda semua sedikit kenangan yang mungkin nampak macam bohong, yang mungkin nampak macam dongeng, tapi ini realiti yang berlaku ketika saya bekerja sebagai jurutol di Maju Express Max. Saya rasa jika anda duduk di Putrajaya, anda pasti biasa melihat Putrajaya KL Expressway, maksudnya Lebuh Raya Kuala Lumpur Putrajaya. Anda pasti biasa dengan kadar tol yang paling tinggi di Malaysia, RM2.5 untuk sekali hala. Tapi apa yang saya nak cuba ceritakan pada anda ini, memang saya yakin anda pasti tidak percaya, tapi ini adalah pengalaman saya. Saya ceritakan pada satu malam itu, kebetulan saya bekerja sebagai jurutol tapi shift malam, dan saya mendapat rehat daripada pukul 1 sampai pukul 4 pagi. Dek kerana ketika shift itu saya dapat rehat pada pukul 1, saya menemani seorang jurutol perempuan yang bernama Asmida. Saya teman beliau sebab beliau takut. Kita duduk di tol yang paling hujung, yang paling dekat dengan hutan. Ceritanya bukan cerita hantu, tapi cerita dulu. Apa yang berlaku sebenarnya? Ketika tepat pada jam 2.30 malam, ada datang satu kereta Nissan Sunny. Kereta Nissan Sunny ingin menuju ke Kuala Lumpur. Dalam kereta itu cuma ada 2 beranak. Pemandunya seorang wanita mengandung dan seorang lagi anak kecil lingkungan umurnya 5 tahun. Dalam keadaan itu, walaupun saya tidak bekerja, tapi saya dapat melihat wajah dan riak muka pemandu tersebut sangat gelisah dengan berpeluh-peluh. Jadi saya tanyakan kepada akak tersebut. Saya tanya, "Kak, kenapa kak?" Dia cakap, "Akak sakit nak beranak." Saya kata, "Oh, habis nak ke mana ni?" Dia kata nak ke ada satu klinik bersalin di Bukit Jalil. Jadi dia nak ikut jalan potong untuk ke terus Bukit Jalil. Saya kata, tak apalah, akak semoga selamat jalan. Sebab saya tidak boleh meninggalkan pondok tol. Tapi disebabkan mungkin dengan gerak hati saya melihat resahnya perempuan ini, saya bagikan beliau resit dan saya letak nombor telefon. Saya takut dia terberanak dalam kereta. Tapi tidak ada apa-apa berlaku. Cerita bermula apabila tiba-tiba ada satu peronda plus ini datang hanya untuk memantau pergerakan perjalanan trafik. Kemudian saya menawarkan diri untuk naik bersama dengan pegawai tersebut, dan pegawai tersebut pun memberi izin untuk saya naiki bersama beliau, dan kami teruskan perjalanan. Di dalam perjalanan itu sampai di kilometer 27.3, saya ternampak Nissan Sunny itu di tepi dengan membuka lampu pendu, lampu high beam, lampu kecemasan di sebelah kiri saya. Kemudian saya cakap, "Bang, berhenti dulu bang, ini saya rasa ini adalah pembayar tol tadi." Kemudian saya pun turun. Anda tahu, inilah pengalaman saya berhadapan dengan satu situasi yang sangat kritikal. Kerana apa? Apabila saya turun dan saya datang kepada pemandu tersebut, rupa-rupanya air ketumban, kalau saya silap minta maaf, tapi itu yang saya belajar, air ketumban telah pun pecah di dalam kereta itu, dan perempuan itu sekarang ini dalam keadaan sangat-sangat memerlukan doktor. Dan hari itu saya telah mendapat pekerjaan yang kedua, iaitu doktor bidan terjun. Saya telah menyambut bayi tersebut. Saya akan ceritakan pula cerita macam mana saya nak sambut bayi ini. Dalam keadaan sangat-sangat menakutkan ini,
Dengan keadaan saya tidak tahu nak telefon siapa, saya pun tidak tahu itulah kilometer 27.3. Saya tidak pernah diajar sekalipun untuk menyambut bayi. Malah saya tidak tahu pun macam mana nak buat bayi, apatah lagi untuk menyambut bayi. Jadi berbekalkan sedikit cerita-cerita luar negara, cerita-cerita Melayu yang pernah sambut anak di dalam kereta, akhirnya saya buat pandai. Saya membuka baju pemantul cahaya sebab jurutul kena pakai. Jadi dalam keadaan suruh, saya tidak tahu pengalaman ini, tapi ini yang saya suruh. Saya suruh perempuan tersebut push, tolak, tekan. Padahal saya tidak tahu, tapi itulah tak tahu Allah gerakkan hati saya. Saya suruh. Dan buat pengetahuan anda, baju saya telah koyak di sini sebab perempuan itu pegang, dan masa dia push, dia pun memang betul tarik dan koyak di sini. Tapi dia teran dalam masa lebih kurang 20 minit begitu. Setelah yang seorang tu telefon semua dalam keadaan sangat kelam kabut, di tangan saya ada seorang bayi lelaki. Telah pun saya sambut. Cuma satu je masalah saya tidak tahu memotong tali pusat. Dan saya tak tahu itu pun tali pusat. Saya tidak tahu. Akhirnya kami terpaksa menunggu ambulans datang untuk menyelamatkan pesakit tersebut. Dan untuk pengetahuan anda semua, cuba anda teka siapa nama bayi lelaki tersebut. Cuba anda teka. Sebenarnya nama lelaki tersebut adalah Abdul Sani Fahmi. Sani itu dia ambil sepenuh kereta, Fahmi itu dia ambil sepenuh nama saya. Dan saya pun tidak tahulah, yang saya tahu dia cuma tinggal di Serdang. Saya tak tahu bagaimana mungkin dia itu. Dan buat pengetahuan anda semua, dia sudah tidak ada suami. Kemudian saya tidak tahulah bagaimana hidupnya. Saya cuma tahu nama anak tersebut Abdul Sani Fahmi bin Zakaria. Saya rasa itu pengalaman saya tahun 2012 yang mana boleh saya kongsikan kepada anda. Mungkin anda pernah menyambut bayi di tangan anda, tapi inilah pengalaman saya. Bahkan itu bukanlah isteri saya tidak pun kenal. Dan saya buat pengetahuan anda semua, saya nampak benda yang patutnya saya tak nampak pada perempuan lain. Itu juga pengalaman untuk saya, dan saya harap saya dapat kongsikan pengalaman ini hanya untuk kita punya iktibar yang boleh saya kongsikan bersama. Iaitu seperti juga kehidupan kita ni, kita tidak boleh menjangkakan apa-apa. Bersedia dengan segala kemungkinan dan sentiasa berfikir dengan tenang supaya kita boleh menghadapi mana-mana situasi dengan berfikiran yang waras. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.